Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan latihan yang muallim telah amanahkan pada antum untuk siapkan pada minggu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, muallim nak sambil kita semak ni, kita terus ulang kaji. Terus ingat dalam kepala. Jadi mana yang betul antum tandakan right, yang salah antum tandakan pangkah dan tuliskan jawapan yang betul. Jadi yang salah tu nanti antum buat pembetulan di dalam buku tulis. Okey, soalan N, isi tempat kosong. Okey, yang pertama, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memeluk Islam setelah mendengar dakwah Saidina Abu Bakar As-Siddiq tentang agama Islam yang mulia. Jadi kita ingat Abu Ubaidah memeluk Islam daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Soalan yang kedua, gelaran apa diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Jadi kita semua kena ingat gelaran orang kepercayaan ummah diberikan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Soalan yang ketiga, utusan dari Najran dan Yaman memohon kepada Rasulullah SAW supaya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menjadi guru di tempat mereka. Dan yang keempat, Rasulullah SAW sangat sayang dan mempercayai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebab itu beliau mendapat gelaran orang kepercayaan ummah. Okey, seterusnya nombor 5. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah telah dilantik sebagai panglima perang oleh Saidina Umar Al-Khattab bagi menggantikan Khalid bin Al-Walid. Menggantikan Khalid bin Al-Walid di medan perang. Yang keenam, Saidina Umar Al-Khattab adalah orang yang mengalirkan air mata ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal dunia. Di sinilah membuktikan betapa sayangnya Saidina Umar Al-Khattab kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebab kita tahu Saidina Umar ni orang yang tegas, garang, tapi boleh mengalirkan air mata kerana seseorang yang sangat disayanginya. Okey, soalan O, bulatkan jawapan yang betul. Jadi soalan objektif ni biasanya pelajar boleh skor. Okey, soalan pertama, siapakah yang telah menawan hati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk memeluk Islam? Antara 4 pilihan, Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Uthman atau Saidina Ali. Jadi jawapannya ialah alif. Saidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang telah menawan hati Abu Ubaidah. Jadi soalan ni sama je macam soalan di muka surat sebelah tadi. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Semua di bawah adalah sumpah setia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kepada Rasulullah SAW kecuali. Jadi kita tengok, cari dulu mana yang betul dan dia nak jawapan yang salah. Okey. Pertama, berkhidmat pada jalan Allah. Betul. Ba, berjuang pada jalan Allah. Betul. Jim, berkorban pada jalan Allah. Betul.
dal, berpaling daripada jalan Allah. Salah. Jadi dah tentulah jawapan dia ialah dal. Yang ketiga-tiga tu adalah sumpah ataupun bai'ah Abu Ubaidah kepada Rasulullah. Soalan yang ketiga. Siapakah yang menggelar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai orang kepercayaan ummah? Yang di sini insya-Allah semua antum boleh jawab, iaitu jawapannya ba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang keempat. Siapakah yang menjadi orang kepercayaan Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi nombor 4 jawapan dia ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, iaitu pemilik gelaran kepercayaan, orang kepercayaan ummah. Okey, jadi jawapan dia alif, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okey, soalan nombor 5. Apakah tugas Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Najran dan Yaman? Jadi tugas beliau adalah sebagai seorang guru. Jawapannya ialah jim. Muka surat 38. Okey, soalan 6. Apakah peperangan yang menyebabkan dua gigi manis Abu Ubaidah bin Al-Jarrah patah dalam usaha menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau patah gigi ketika di dalam perang Uhud. Okey, jadi jawapannya ialah alif. Soalan yang ke-7. Siapakah yang melantik Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima perang? Soalan ni pun dah ada di dalam bahagian objektif tadi, pada muka surat yang sebelum ini. Jadi jawapan dia ialah jim, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi pastikan antum ingat poin-poin ni. Okey, kemudian soalan nombor 8. Manakah di bawah ini berkaitan dengan sifat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang berkaitan? Okey, pertama kita tengok doa dimakbulkan. Betul ke tidak? Dia kata yang berkaitan. Okey, kemudian ba, seorang yang dermawan. Jim, seorang yang lemah lembut. Dal, seorang yang zuhud. Jadi kalau kita ikutkan, memang boleh dikatakan semua ni sifat baik ada di dalam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila keluar soalan yang macam ni, bermakna dia nak sifat yang paling menonjol di dalam diri sahabat tu. Siapa ni sahabat ni? Ialah Abu Ubaidah. Yang mana satu antara 4 ni sifat yang paling menonjol di dalam diri Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi jawapannya ialah dal, iaitu zuhud. Soalan yang ke-9. Di manakah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal dunia? Jadi yang ini jawapannya ialah di Syria. Yang ke-10. Siapakah yang mengalirkan air mata ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal dunia? Jadi soalan ni dia pusing-pusing balik. Soalan yang sama kalau antum perhatikan. Jadi jawapannya ialah ba, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Seterusnya kita pergi pada muka surat berikutnya. Dan soalan P, jawab dengan betul. Yang pertama, siapakah yang menawan hati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk memeluk Islam? Dia pusing balik soalan yang sama. Jadi antum perlu jawabkan dengan ayat yang panjang. Maksudnya ayat tu ada penjelasan. Lagi bagus. Jadi jawapan yang tepat ialah beliau, iaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, memeluk Islam setelah mendengar dakwah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang agama Islam yang mulia. Kalau antum perhatikan sirah ni soalannya pusing-pusing yang sama saja. Jadi lagi banyak antum buat latihan, lagi mudah untuk antum menjawab. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan 3 sumpah setia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dalam soalan objektif tadi. Okey, jadi yang pertama, sumpah setianya ialah untuk berkhidmat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkorban ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang betul antum raitkan, jika ada yang salah antum pangkah dan tuliskan jawapan yang betul. Soalan yang ketiga, apakah gelaran yang diberikan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan siapakah yang memberi gelaran tersebut? Jadi jawapannya ialah orang kepercayaan umat. Gelaran Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ialah orang kepercayaan ummah dan gelaran tersebut diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keempat. Tuliskan 2 sifat dan akhlak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Okey, jadi yang pertama antum boleh tuliskan bertakwa, amanah. Jika antum tuliskan jawapan zuhud pun boleh. Mencintai Rasulullah pun boleh. Okey, jadi mana-mana yang bersesuaian dengan sifat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Soalan yang kelima, apakah pengorbanan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di dalam perang Uhud? Jadi tadi kita tahu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ada patah 2 gigi kerana melindungi Rasulullah. Jadi tuliskan jawapan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud hingga patah 2 gigi manisnya ataupun hingga patah 2 giginya. Kita pergi pada muka surat 40. Okey, tandakan betul atau salah pada pernyataan berikut. Kalau yang betul, right. Yang salah, pangkah. Okey, yang pertama. Ibu Sa'id bin Zaid dari keturunan Qarizah. Betul atau salah? Jadi jawapannya ialah salah. Ibu Sa'id bin Zaid adalah yang sebenarnya dari keturunan Khuza'ah, bukan Qarizah, dari keturunan Khuza'ah. Jadi pangkahkan. Okey, soalan yang kedua. Sa'id bin Zaid, kita dah masuk tentang Sa'id bin Zaid ya. Sa'id bin Zaid adalah adik ipar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Soalan yang kedua. Jadi betul atau salah? Jawapannya ialah betul. Sa'id bin Zaid adalah adik ipar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan isterinya bernama Fatimah. Soalan yang ketiga. Beliau memeluk Islam, iaitu Sa'id bin Zaid memeluk Islam melalui Fatimah binti Abu Bakr As-Siddiq. Betul atau salah? Jadi jawapannya ialah salah. Sebab Sa'id bin Zaid memeluk Islam dari isterinya. Isterinya siapa? Isterinya nama Fatimah juga. Tapi bukan Fatimah binti Abu Bakar, tetapi Fatimah binti Al-Khattab, iaitu adik kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi berhati-hati bila membaca soalan. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Sa'id bin Zaid digelar orang yang dipercayai. Betul atau salah? Jadi jawapannya ialah betul. Alhamdulillah. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan yang kelima. Sa'id bin Zaid mengajar tentang hukum Islam di Madinah. Jadi jawapannya betul. Yang keenam, keturunan Sa'id bin Zaid sama dengan keturunan Nabi dari datuknya Ka'ab bin Lu'i. Jadi jawapannya ialah betul. Okey. Kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Sa'id meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah. Jadi jawapannya adalah betul. Yang ke-8, soalan yang terakhir untuk hari ini. Sa'id bin Zaid tidak pernah menyembah berhala. Jadi jawapannya juga adalah betul. Kerana Sa'id bin Zaid dengan keluarganya adalah orang yang sangat taat kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka ini sebelum memeluk Islam lagi dah memang menunggu-nunggu kehadiran agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.